Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Hari ni dengan saya ada Mio Mini Plus. Tapi sebenarnya bukan hari ni, dah dekat 7 bulan dah ada dengan saya. Mio Mini Plus ni saya beli masa mula-mula pelancaran dulu. Saya takut dia sold out sebab masa Mio Mini yang first model tu memang susah gila nak dapat. Jadi saya expect Mio Mini Plus ni pun akan jadi benda yang sama, jadi saya beli cepat-cepat lah. Dan ada beberapa sebab lah kenapa saya tak review Mio Mini Plus ni. Yang pertamanya sebab saya beli sendirilah. Itu yang pasti lah. Sebab kebiasaannya yang saya review ni adalah sponsor unik. Tapi kadang-kadang walaupun barang yang saya beli sendiri, kalau audiens tanya saya tentang satu-satu produk tu okey ke tak okey, saya akan buat je video. Kecuali produk tu dia memang tak okey lah, ada masalah kan, memang saya takkan buat lah video. Saya cuma akan balas kat dalam ruangan komen lah. Saya akan cakap produk tu tak okey sebab itu, sebab ini. Jadi dalam video kali ni saya akan kongsikan segala benda yang anda patut tahu tentang Mio Mini Plus ni berdasarkan pengalaman penggunaan saya sendiri. Tanpa berlengah lagi, jom kita start. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Saya percaya ramai dah tahulah tentang Mio Mini Plus ni. Tapi bagi yang tak tahu lagi apa benda Mio Mini Plus ni, secara ringkasnya, Mio Mini Plus ni adalah sebuah bajet retro konsol jenis Vertical Game Boy style dengan menggunakan IPS panel dan terdiri daripada pelbagai platform seperti Game Boy, PlayStation, Nintendo dan Sega dengan terbina 8,000 game klasik kat dalam dia. Jadi semua dah tahu kan? Jom kita sambung. Mio Mini Plus ni dia ada 4 pilihan warna, iaitu warna putih, warna grey, transparent black dan transparent purple. Warna Special Edition untuk versi Plus ni adalah Transparent Purple seperti yang ada dengan saya sekarang ni. Dalam kotak kita akan dapat tempered glass, kabel pengecasan dan juga user manual. Tu je lah. Untuk capacity storage dia datang dengan dua varian, iaitu 64GB dan 128GB. Tapi saya nasihatkan ambil 64GB lah, jangan ambil 128GB. Sebab walaupun kita ambil 128GB, game yang ada kat dalam dia cuma 60GB saja. Jadi separuh daripada tu kosong dalam storage dia. Dia punya screen bersaiz 3.5 inci, resolution 640x480 dengan aspect ratio 4:3. Skrin dia sama saiz dengan RG35SS. Warna dekat skrin dia memang cantik lah untuk kita main game apa pun. Dia dapat naikkan semua color dengan baik. Bezel skrin dia pun hampir tak ada. Button dia adalah jenis membrane button. Feel bila kita tekan terasa lembut sikit lah. Dia punya lapisan getah dekat dalam dia berbanding membrane button daripada device yang lain semua. Kat bahagian penjuru bawah dia ada mono speaker dan kualiti speaker dia standard Game Boy je lah. Tak adalah powerful macam smartphone punya speaker. Dan untuk sesetengah game macam game PS1, kita akan dengar pecah sikit dekat speaker dia. Tapi sebenarnya masalah tu bukan disebabkan speaker, tapi disebabkan performance game tu sendiri yang menghasilkan bunyi pecah. Bila mana chipset dia tak mampu nak carry satu-satu game tu, dia akan menghasilkan bunyi yang pecah. Di bahagian belakang pula, terus terang saya cakap shoulder button dia memang terasa murah lah. Sebab saya dah biasa pegang RG35SS dan R36S. Yang mana kedua-dua model ni dia punya shoulder button memang solid gila lah berbanding Mio Mini Plus ni. Walaupun shoulder button Mio Mini Plus ni terasa murah, tapi dari segi functionality dia berfungsi dengan baik lah dan sangat responsif. Bawah shoulder button dia adalah penutup bateri. Dan bateri terbina kat dalam dia adalah 3000 mAh, jenis removable dengan menggunakan connection wire. On paper bateri dia dapat bertahan sehingga 5 ke 6 jam. Tapi based on pengalaman saya yang mana saya banyak menggunakan untuk PS1, bateri dia hanya dapat bertahan dalam 3 jam lebih macam tu lah. Sebelah kiri dia ada volume button. Dekat bahagian bawah ada port USB Type-C yang hanya berfungsi sebagai port pengecasan, satu lubang headphone jack dan satu slot micro SD card. Jadi dia punya game dan dia punya operating system duduk dalam satu micro SD card, berbeza dengan kebanyakan emulator konsol jenis yang tak ada built-in memory, yang mana dia pisahkan slot operating system dengan slot memory game supaya performance dia tidak terganggu. Dari segi wireless connection, Mio Mini Plus ni dia tak ada Bluetooth, dia cuma ada Wi-Fi. Dan fungsi Wi-Fi dia hanya untuk kita nak update dia punya OS je lah. Dan OS yang dia gunakan adalah jenis Linux, dan kelebihan untuk OS Linux ni keluar daripada kotak masa kita beli tu, kita tak payah setting apa dah, kita boleh terus guna. Dia tak seperti emulator yang jenis Android, kita nak kena setting banyak benda. Dari segi performance gameplay pula, ni part yang paling penting. Disebabkan performance game lah saya tak jadi review beberapa bulan dulu, dan disebabkan performance game lah saya jadi review sekarang. Jadi ada dua situasi untuk dia punya performance game. Pertama sekali dia punya Star OS lah, OS yang sedia ada, developed by company Mio Mini sendiri. Dia punya function basic je seperti save state, dan dia punya shortcut feature dia pun tak banyak. Jadi kalau kita nak ubah apa-apa, kita kena keluar daripada game dan kita kena masuk kat setting untuk kita ubah apa yang kita nak ubah. Termasuklah brightness. Kita nak tinggi dan rendah brightness pun kita kena keluar daripada game, kita kena masuk kat setting semata-mata untuk kita ubah brightness. Dan Star OS punya performance gameplay tak perfect sebab salah satunya seperti yang saya cakap masa mula-mula tadi, yang mana slot memori dia berkongsi antara operating system dan game. Dia bukanlah benda tu adalah sebab utama performance dia terganggu.
Yang sebab utama biasalah sebab chipset lah. Lagi tinggi spek chipset tu, lagi bagus lah performance dia. Tapi benda yang saya cakap ni, yang dia berkongsi antara game dan operating system, benda ni sedikit sebanyak akan bagi impact yang tak berapa bagus lah pada performance game dia. Kecuali dia punya operating system dia dapat optimizekan dia punya performance dengan baik lah. Tapi sayangnya Stark OS dekat Mio Mini Plus ni memang kurang memuaskan lah untuk saya. Anda jangan salah faham, dia tak adalah saya nak kata dia teruk sangat. Banyak juga game yang kita boleh main dengan lancar, tapi ada juga game yang dia mengalami lagging, ada yang hang dan ada yang black screen terus. Benda ni dia tak adalah jadi kat semua platform, dia hanya jadi kat platform yang berat untuk dia handle seperti platform PS1. Untuk Super Nintendo Entertainment System ada jugalah, tak banyak lah, ada lah dalam 2-3 game yang mengalami isu performance. Tapi kalau anda tak kisah pun pasal PS1, anda cuma nak main platform yang ringan je seperti Game Boy Color, Game Boy Advance, dan anda nak main game seperti Pokemon series ataupun Digimon World, Mio Mini Plus ni dah cukup baik dah untuk handle game-game macam tu. Tapi untuk saya tak cukup sebab minat saya lebih kepada platform PS1. Saya tak adalah mengharapkan high performance screen, high performance quality sound untuk bajet retro konsol macam ni. Saya cuma harapkan semua game playable. Itu adalah saya punya first priority lah untuk retro konsol bajet macam ni. Jadi disebabkan dia tak dapat nak perform baik untuk platform PS1, saya pun tak jadi review lah berapa bulan dulu masa saya mula-mula beli. Tapi kan tak berapa lama lepas saya beli, dalam lebih kurang sebulan 2 macam tu, dekat page community retro yang terbesar sekali iaitu GitHub, dia orang ada release Onion OS. Yang mana Onion OS ni dihasilkan oleh community retro tu sendiri. Dan cara nak install Onion OS masuk ke dalam Mio Mini Plus ni pun sangat senang. Kita cuma download Onion OS tu. Lepas kita download, kita highlight semua file dia tu, kita drag masuk ke dalam micro SD card yang baru. Dah siap dah pun. Dan ramai jugalah yang buat video tutorial macam mana cara nak install, dan di situlah saya tengok macam mana dengan lebih detail lagi lah macam mana cara kita nak install dia, kita nak set up game dia. Bila saya dah faham, saya decide untuk saya install lah Onion OS masuk ke sini. Dan selepas saya dah install Onion OS masuk ke sini dan saya dah try dalam sehari 2 macam tu lah, terus terang saya cakap, Mio Mini Plus ni adalah the best dalam masa sama jadi favourite budget retro konsol saya. Banyaklah benda yang best kalau saya nak cerita, seperti shortcut button dia, siap dia bagi instruction lagi dekat dalam menu. Kalau kita terlupa, kita boleh buka je, kita tengok. Tapi benda yang saya rasa sangat penting lah untuk saya adalah performance game dia selepas kita dah install Onion OS. Jadi saya pergi balik pada game-game yang lagging dan yang tak boleh buka langsung masa dekat Stark OS tadi. Saya try satu persatu. Boleh kata ke semua game playable. Tak ada langsung isu performance lepas kita install Onion OS. Walaupun dekat platform yang berat macam PS1. Dah sentuh pasal platform, dalam Mio Mini Plus ni kita boleh tambah lagi 53 platform retro. Tapi saya cuma tambah 3 je lah, iaitu platform Capcom Play System, untuk tengoklah macam mana performance dia. Sebab Capcom Play System ni hanya akan ada pada retro konsol yang berharga 300 ke atas. Selepas saya dah test fighting game, terkejut juga saya sebab dia dapat main dengan lancar. Kemudian saya masuk balik dekat package manager tempat kita nak tambah platform tu. Saya tambah lagi satu port system, dan dalam port system tu saya masukkan Super Nintendo 64 daripada Nintendo 64. Game dia memang akan nampak downscale lah dia punya resolution, tapi boleh main dengan lancar. Kemudian saya try satu lagi platform yang mustahil untuk kita jumpa dekat bajet retro konsol, iaitu Nintendo DS. Antara game yang berat seperti Super Mario Bros, kita boleh main dengan lancar dekat Mio Mini Plus ni. Termasuklah Super Mario Kart. Untuk feature yang paling best dan paling berguna selepas kita dah download Onion OS adalah auto save state dia. Kalau kita main game kat Mio Mini Plus ni, kemudian kita ada hal lah dan kita tutup terus power button dia, Onion OS akan auto save. Bukan dekat checkpoint, tapi betul-betul dekat part mana yang kita stop. Lepas tu kalau kita nak sambung balik, kita tekan menu button dan kita boleh tengok game mana yang kita dah main sekelak jalan, dan kita boleh select macam galeri album. Dan kita boleh sambung balik betul-betul dekat tempat yang last kita berhenti. Saya percaya dalam banyak-banyak feature yang kita dapat, feature save state ni adalah yang paling berguna lah untuk semua orang. Tambah-tambah lagi kalau kita main game yang panjang lah kan. Kalau kita stop, nak kena start daripada mula. Jadi dengan adanya auto save state ni, lebih memudahkan lah kerja kita. Tak perlulah nak tunggu sampai dekat checkpoint untuk save baru kita boleh tutup. Selain daripada tu, nak ubah dia punya brightness tak perlu lagi masuk dekat setting. Kita tekan je menu button dan kita boleh adjust ikut kehendak kita. Lepas tu kita boleh sambung main. Jadi apa yang saya boleh katakan, selepas saya dah install Onion OS ke Mio Mini Plus ni, Mio Mini Plus ni memang tak pernah tinggalkan poket saya. Kemana saya pergi memang saya akan bawa. Jadi pendapat saya tentang Mio Mini Plus ni memang sangat berbaloi untuk kita beli. Saya takkan bandingkan dia dengan R36S sebab Mio Mini Plus ni dia ada pada kategori dia yang tersendiri, yang mana dia memfokuskan pada saiz dia yang mini. Dan saya buat perbandingan dengan retro konsol jenis vertical yang saya pernah review.
Mio Mini Plus ni adalah yang paling kecil. Tapi walaupun saiz dia mini, kita boleh main semua retro game dengan mudah dan lancar tanpa sebarang isu selepas kita upgrade ke Onion OS. Jadi setakat itu sajalah perkongsian saya. Sekiranya anda berminat untuk beli Mio Mini Plus ni, saya ada letakkan link pembelian di dalam ruangan description. Jadi seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya ni memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.